Dan hari ini saya juga terima berita, masih lagi saya melihat nampak gayanya di Sabah. Berita daripada negeri di bawah bayu masih lagi bergolak balik. Tak berhenti lagi saya melihat politik di Sabah masih berterusan, tak tahulah sampai bila. Sampai bilakah akan ternoktahnya suasana politik di Sabah. Hari ini terdapat kenyataan media 3 orang pula ahli Dewan Undangan Negeri yang mewakili Parti Warisan. Mereka mengambil keputusan bertindak keluar daripada Parti Warisan dan mengisytiharkan mereka sebagai ahli Dewan Undangan Negeri bebas. Dia tak menyertai mana-mana parti saja. Warisan mempunyai 19 kursi. Tapi kalau 3 dah berhenti ataupun keluar daripada Parti Warisan, artinya Warisan tinggal 16. Dan 3 ini mengisytiharkan diri mereka sebagai ahli Dewan Undangan Negeri bebas. Kenapa jadi begitu? 3 yang mau keluar tadi itu Parti Warisan dari kawasan Kuna, itu Puan Nur Azlinah Arif. Kemudian Muhammad Mohamarin, Don Dewan Undangan Negeri Bangi, dan Chong Chen Bin, ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Kapur. Ketiga-tiga mereka bertanding dulu atas tiket Parti Warisan. Saya bersimpati jugalah dengan Parti Warisan pimpinan Datuk Syafiq Afdal. Inilah kadang-kadang bila kita dapat calon-calon yang tidak ikhlas dan setia pada parti, berlakulah lompat-melompat. Bila keadaan begini, sampai bilakah kestabilan politik di Sabah mahu dapat dijelmakan? Kadang-kadang mereka melompat tu ada niat yang lain. Jadi di sini saya katakan, apakah mereka meletakkan kepentingan diri? Saya tak tahu. Tetapi ini keadaan sekarang ni. Dan sekiranya melihat sekarang ni, macam mana nak stabil di Sabah? UMNO kita mempunyai 14 ahli Dewan Undangan Negeri. Tapi apabila berlaku kemelut baru-baru ini, 5 mengisytiharkan tak ikut, tidak sehaluan dengan kepimpinan UMNO Negeri Sabah. Mereka tak sehaluan dengan bermukta 5 orang. Kalau diketepikan 5 orang, artinya UMNO cuma tinggal lagi 9 orang saja. Begitu juga dengan parti pimpinan Haji Ajiji yang mengisytiharkan dirinya sebagai GPS. Dia ada 13. Kalau daripada Warisan masuk dalam GPS itu penambahan. Ini tidak, masih kekal 13. Dan begitu juga dengan Warisan. Ini 3 buah parti politik yang dianggap sebagai terbesar di Sabah dalam mencorakkan suasana politik di Sabah. Sama ada Warisan, GPS, gabungan pimpinan Datuk Haji dan UMNO. Bilakah nak tenteramnya? Wallahu a'lam bisawab. Dan kita mengharapkanlah agar mereka ni ataupun kerajaan negeri Sabah segeralah mengimplementasikan akta anti lompat. Tak habis-habis. Selagi akta ini tidak perkenalkan, tidak dijadikan sebagai daripada rang undang-undang, enactment kerajaan negeri Sabah dan juga Sarawak, selagi itulah nanti masih ada lagi lompat-melompat. Ini bukanlah satu suasana politik yang baik, saudara. Itu di Sabah. Cuma balik kepada negara kita sekarang ni, saya mintalah mereka yang berada dalam gabungan kerajaan perpaduan, itu parti UMNO, Amanah, Parti Keadilan serta Parti DAP, saling hormat menghormati, tak payah nak campur tangan lah parti orang lain. Sebab saya tengok daripada laporan dari Berita Harian, saudara Ahmad Syuhail, dia menurut laporan Berita Harian, dia mengatakan bahawa seorang pemimpin DAP menggesa agar kepimpinan Barisan Nasional menyiasat dan mengambil tindakan terhadap semua ahli parlimen yang sebelum ini menandatangani akuan berkanun SD menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Saya kata tak payah campur lah. UMNO tidak akan mencampuri apa sahaja yang diputuskan oleh parti DAP. Terpulanglah anda dengan warga anda. UMNO tidak akan mencampuri urusan parti Amanah. Biarlah ia dipimpin oleh Abang Mat. Dan UMNO juga tidak akan mencampuri urusan dalam Parti Keadilan. Ini mesti ada saling hormat menghormati. Tak payahlah nak tegur. Tak payahlah. Saya haraplah pimpinan DAP ni jangan nak tunjuk kita dah bersatu. Okey, kita dah berada dalam satu perpaduan. Tak perlu nak sentuh orang tu orang ni. Sudah. Yang sudah. Saya menegur pimpinan DAP ni jangan lebih-lebih. Kerana ini boleh mengundang padah. Orang nak tunggu masa saja. Musuh tengah menunggu. Ada masanya akan mencuit hati dan perasaan. Apabila DAP membuat kenyataan begitu, akhirnya orang yang tak suka pada UMNO, tengok tu,
DAP dah menyalak, UMNO kena ikutlah cakap dia. Dan kadang-kadang beginilah saudara yang akan membuatkan suasana tidak tenteram di kalangan warga parti-parti politik dalam sealiran dalam kerajaan perpaduan. Saya tak adalah saya nak kata you shut up, tapi sepatutnya tutup mulut lah. Jangan sebut apa-apa pun. Lebih-lebih lagi kalau anda daripada kalangan parti DAP. Sebab DAP pun bukanlah mesra alam sangat dengan warga UMNO saat ini. Dalam saat-saat kita nak membina satu kerjasama, nak membina satu persefahaman. Jadi tolong jangan sentuh apa-apa yang berhubung kait soal UMNO. Itu kita haraplah benda begini. Saya harap pimpinan parti DAP benar-benar menyantuni warganya, saudara. Ya, sebab kita tak mahu lagi lah. Cukup-cukuplah kita berberalah, bertelagah. Yang akhirnya usaha yang cuba digarap oleh pimpinan negara tak tercapai. Sebab kaki tangan kerajaan bukan melihat apa benda ni orang politik tak berhenti lagi, dia bergaduh lagi. Akhirnya ke mana kita? Itu gambarannya. Dan hari ini saya, sebab tu tajuk kita lah rindu bayangan. Saya pula melihat ini mulalah pula di kalangan mereka yang tidak lagi berada dalam kerajaan. Saya semalam dah bercakap, saya malas nak sentuh benda ni. Tetapi bila saya tengok hari ni keluar lagi kenyataan daripada mantan Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri, saya katakan yang berhormat, sudahlah. Hari ini yang berhormat sudah tidak lagi daripada menteri. Ya, kalau yang berhormat rasa mau berundur daripada arus politik secara terhormat, tak payah lagi nak katakan orang ni, nak kata orang tu. Tak perlu. Biarlah pimpinan yang ada hari ini meneruskan kepimpinannya. Sebab waktu yang berhormat jadi Perdana Menteri pun UMNO menyantuni anda. Tak ada pula nak criticize warga UMNO teruk-teruk. Tapi sekarang ni saya lihat kadang-kadang nak membela Khairi Jamaluddin lah, nak membela itu, membela ini, tak payahlah. Saya harap Datuk Ismail Sabri, teman-teman yang rapat dengan beliau, tolonglah nasihat. Supaya jangan diwujud kebencian. Akhirnya warga UMNO tiba-tiba nanti dibenci. Sebab saya terima banyak panggilan tadi. Tanya dengan saya, kenapa Datuk Ismail Sabri membuat kenyataan yang sebegitu, yang tidak sealiran, apakah beliau mahu dipecat dan sebagainya. Sudahlah. Tidak ada artinya kita mencari membina kebencian sesama kita, saudara. Dan kepada mereka yang meninggalkan ataupun yang telah pun dipecat sebagai ahli, anda tidak punya local standby. Macam Noh Omar nak bercakap bahawa UMNO yakinlah tak boleh menang di Selangor dalam pilihan raya negeri akan datang. Saya nak bertanya, kalau dia cakap benda begitu selama hari ini, waktu kamu memimpin UMNO Selangor, masa bila UMNO menang? Huyup lagi ada. Jadi jangan tunjuk bahawa seolah-olahnya nak letakkan ini. Sekarang ni jangan mimpilah rakyat tak menyokong UMNO. Kamu dah tidak lagi dalam UMNO, sudahlah. Untuk apa nak diungkit-ungkit? Saya kadang-kadang mereka ni, saya nak cakap terus terang, yang tambah-tambah lagi mereka yang sudah pun tidak lagi berada dalam UMNO. Tolong ingat jasa UMNO. Tanpa UMNO mereka tidak jadi kaya raya macam mana sekarang. Tanpa UMNO mereka tidak mampu untuk mengumpul kekayaan. Sekarang ni mereka bekas menteri, bekas Perdana Menteri, bekas ada yang timbalan menteri, ahli-ahli pernah memimpin JSC yang ada pencen. Anda mempunyai harta yang banyak, kedudukan, ada pencen. Kami ni warga UMNO Perikatan Bumi dapat apa? Tak ada apa pun. Dia tak payahlah nak dipusingkan kepala kita, nak mengusik hati dan perasaan kita. Biarkanlah warga UMNO di Perikatan Bumi meneruskan agenda perjuangannya. Perlu apa nak tunjuk bahawa anda saya yang hebat? Apakah anda merasakan kalau anda memimpin Selangor, bahawa anda boleh membawa kejayaan pada UMNO Selangor? Jangan lupa, saya kadang-kadang bila mendengar kenyataan begitu, saya naik muak. Saya kata dia orang ni tak pernah berterima kasih pada UMNO. Tanpa UMNO, mereka tidak akan jadi wakil rakyat. Mereka tidak akan jadi ahli parlimen. Mereka tidak akan jadi timbalan menteri. Tak akan jadi menteri. Bila dah tak ada lah UMNO, mula kutuk UMNO tak kena, gitu, begini, ini tak kena. Ini kadang sebab saya kata orang macam ni seperti gila bayang. Orang yang rindu bayang. Rindu bayangan. Tunggu kalau dulu lah. Mereka sebenarnya adalah kerinduan sebab melihat hari ini dia peringkat akar umbi sedang kerancakan. UMNO sedang menangani musim pemilihannya. Ya sekarang ni saudara Ben dia kata PKR tidak sekali menerima KJ kalau nak kerajaan perpaduan terus bertahan. Saya melihat, saya yakinlah sebab kenyataan pimpinan daripada kalangan yang berada dalam kerajaan perpaduan ini mereka dengan jelas sama ada amanah maupun PKR maupun UMNO maupun DAP, empat parti ini sudah pun mencapai satu persetujuan. Mana-mana ahli yang tersingkir dari parti mereka urusan mereka sendirilah.
Sekarang ni, begitu juga macam Khairi Jamaluddin. Tak payahlah. Anda tak perlu untuk bercakap soal UMNO sebab anda telah pun dipecat. Anda dalam UMNO pun menyusahkan, membuatkan ahli bertambah berang. Ahli-ahli UMNO, bukannya ada kawan-kawan bertanya dengan saya, bila tak ada KJ ni, Datuk Ismail Sabri kata bahawa ada magnet lah, KJ daya tarikan. Setara, ini satu pandangan yang cukup bagi saya tak berasas. Benci lagi ada. Orang benci kerana waktu dia berada dalam UMNO, dia menjadi Menteri Kesihatan, banyak masalah yang kita alami, terutama berhubung kait dengan soal COVID-19. Saudara lihat sendiri sayang, bagaimana apa yang berlaku di Thailand. Di Thailand, kerajaan negeri Thailand sendiri sudah pun berura untuk mengambil tindakan terhadap pembekal vaksin Pfizer. Kerana mereka merasakan bahawa kesan daripada suntikan vaksin itu, ada kalangan kerabat diraja mereka yang mengalami masalah. Dan kita jangan lupa bahawa ini unjuran daripada negara-negara barat. Apakah kita nak jadikan rakyat kita ni sebagai tikus-tikus makmal? Dulu kita dah bercakap. Tapi rakyat ditakut-takutkan, mesti begitu, mesti begini. Sekarang ni, apabila disantuni oleh Dr. Dr. Zaleha, elok je. 211, tak ada ribu-ribu. Bukanlah kita nak mengatasi kuasa Allah SWT. Tidak. Tetapi, bukanlah vaksin segala-galanya. Ini keadaannya saudara. Dan dalam keadaan begini, saya haraplah contohnya Datuk Ismail Sabri nak menjadikan itu sebagai asas untuk mengkritik kepimpinan. Yang sudah-sudahlah. Kalau yang berhormat rasa tak mau lagi untuk berada dalam kepimpinan, okey, umumkan. Saya tak akan bertanding apa-apa jawatan, dan saya lebih senang untuk menjadi pemerhati serta penasihat yang baik. Apa salahnya? Tidak mengeruhkan keadaan saya. Sekarang ada kawan-kawan bertanya dengan saya, apa nak jadi pada UMNO ni? Apakah saya kata sekarang ni, mana parti yang tak ada gelombang? Nama saja parti politik. Gelombang dalam parti politik itu mesti ada. Kalaulah diumpamakan seperti air dalam cawan, itu mana parti itu tidak hidup. Parti itu tidak bersikap dinamika, tak ada dinamik. Mesti ada bergolak. Pergolakan itu biasa. Sebab selagi ia dianggotai oleh manusia. Ini kata UMNO ni bergolak biasalah. Tanpa pergolakan, kita tak maju ke depan. Cuma saya nak bagi tahu pada teman-teman, mereka yang menongkah arus. Selalunya siapa saja yang menongkah arus dalam kepimpinan, mereka akan hanyut. Tadi saya beruang dengan seorang wakil rakyat daripada bukan parti UMNO. Beliau mengatakan macam mana pandangan you orang yang menentang kepimpinan dalam UMNO. Saya kata mereka akan hanyut. Yang tersingkir itu mereka akan hanyut dengan sendirinya. Mereka akan dibawa oleh arus untuk hanyut. Tak ramai orang macam Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sanggup menongkah arus, tapi akhirnya dia berjaya dalam kegiatan politiknya yang bersikap menongkah arus. Tak ramai saya lihat di negara kita seorang iaitu Dr. Seri Anwar Ibrahim. Tapi letihlah, lenjanlah menghadapi macam-macam cabaran dan dugaan. Jadi mereka yang sekarang ini yang telah pun tersingkir daripada UMNO, untuk berada dalam kepimpinan UMNO, untuk mendaki, untuk berada di anjung kuasa di tingkat 38, itu benda yang sukar. Jadi sebab mereka sendiri memilih untuk menongkah arus. Dan saya bersetuju bahawa yang amat berhormat Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi juga, beliau mesti menghadapi dugaan. Kalau tidak, bukan namanya pemimpin. Pemimpin mesti membuat keputusan. Satu-satu keputusan itu sama ada buruk atau baik, itu saja. Dia tak boleh memenuhi hati semua orang. Buat keputusan ini, mungkin ini tak setuju. Ambil yang ini tak bersetuju. Itu memang ada. Biasa dalam politik. Apa nak risaukan? Dan memang sekarang ni Datuk Seri Presiden memanglah dia dalam keadaan sunyi. Sebab beliau sekarang ni bergelar sebagai Timbalan Perdana Menteri dan berada di pucuk, di anjung tingkat 38. Tentulah sunyi. Cuma yang ingin saya beri pandangan, fikir-fikirlah kalau ada penasihat-penasihat itu, jangan sampai mereka jadi punah sehat. Apa yang mereka berikan memunahkan. Sekarang ni dah okey, tak ada masalah. Kalau tidak ada pergolakan, maka artinya saya memegang bicara ataupun pandangan almarhum Tun Gafar Baba. Dia kata orang politik ni sikapnya lah seperti gasing. Mesti bersikap seperti gasing. Kalau dia tak berpusing,
maka dia akan mati. Gasing saudara, kalau kita tak pangkah dekat ni, tanah atau di mana pun, dia mesti berpusing. Selagi dia pusing, lagi tu dia hidup. Orang politik mesti begitu sikapnya saudara. Kalau dia stagnan, tak ada isu, tak ada apa, itulah the end. Sebab itu saudara, kadang-kadang saya melihat macam Datuk Seri Anwar Ibrahim ke, even for that matter dulu Dr. Mahathir, dia terpaksa mencipta permasalahan yang dia rasa boleh tangani. Maka bila ada masalah, maka ada gelodak, baru nampak hidup politik itu. Dan hari ini dalam UMNO pun sama saudara. Dalam gelodak begitu, parti berjalan seperti biasa. Orang dah bercakap lah, mengatakan bahawa UMNO itu begitu, UMNO itu begini. Tapi saya kata tak ada pun kata 400 orang keluar dari parti. Tak ada. Nak kata 100 orang masuk parti Amanah lah, masuk parti PKR, tak ada. Cuma saya malahan ya saudara, bagi saya melihat kadang-kadang saya bersimpati kepada mereka yang daripada UMNO nak masuk parti lain, akhirnya dihina oleh warga parti tersebut. Apa yang berlaku pada mantan pemimpin UMNO yang dianggap sebagai tong sampah. Ini saya rasa ini harus memberi kesedaran kepada pimpinan UMNO supaya berfikir 2-3 kali. Jangan kita nak menempa ataupun menyanggah kepimpinan, menyanggah arus parti. Sebab bila anda di luar parti ni, orang pun tak pandang. Sebab tu saya katakan, sekarang ini memang waktu dipecat, ada 2 orang dipecat, dah digantung 4-5 orang, dah ramai lagi yang kena tindakan pembersihan UMNO. Heboh satu Melaya. Tapi tak berkekalan, hanya bersifat sementara. Sekarang ni ahli berjalan seperti biasa. The show goes on. Perjalanan politik jalan seperti biasa. Mesyuarat peringkat cawangan-cawangan akan berjalan. Malahan saya melihat apa yang dilakukan oleh Tan Sri Sarif Samad selaku pengurusi pemilihan kali ini adalah satu yang baik, apabila tidak ada lagi elemen-elemen money politik ataupun politik wang. Ini mungkin ada setengah pihak tak setuju, kerana mereka tak boleh mencipta jong pecah, you kenyang. Sebab itu ada setengah pihak lagi marah sangat apabila ada perwakilan, bukan kehendak presiden, perwakilan yang minta supaya ditiadakan pemilihan jawatan presiden, timbalan presiden. Kerana mereka sedar, khuatir bimbang, jika pertandingan ini dibenarkan, maka akan berlaku lebih teruk lagi UMNO dengan politik wang. Broker-broker menanti dengan sejumlah wang, ahli-ahli cuba dibeli. Di mana maruah warga UMNO? Sebab itu untuk membendung keadaan. Dan sekarang ni pun saudara, kalau saya lihat, saya tengok untuk jawatan naib presiden saja dah 10-12 orang nak bertanding. 12 orang sudah pun menawarkan diri untuk bertanding jawatan naib presiden. Jadi kalau parti itu teruk, kalau parti itu tenat, tak adalah orang nak berlumba-lumba jadi memimpin situ. Mata rakyat dah lihat UMNO ni umpama tong sampah. Saya tak tahulah secara mana ni, secara Idris Bos busuk. Ini saya secara mata rakyat, mereka melihat kerana sikap pemimpin itu. Saya bersetuju dengan anda sebab pemimpin itu dulu. Sebab itu bila mereka sudah pun di luar, orang melihat siapa nak masuk. Sebab itu walaupun kononnya Khairi Jamaluddin mengatakan bahawa ada orang meminang dia kalau dia bertanding nanti di Selangor, kalau menang dia adalah calon jadi menteri besar. Saya kata, kenapalah anda ni bermimpi dia siang hari? Jangan lupa kekuatan Parti Keadilan di Selangor ini, mereka sudah 3 penggal. Sudah umpama pohon saudara, dah tak boleh nak digoyah. Kukuh akar umbinya di peringkat daerah-daerah. Ini gambaran perlu dilihat saudara. Kita berpijak bumi nyata. Saya orang UMNO. Memanglah saya kalau boleh mahu supaya UMNO dapat mentadbir memerintah negeri Selangor. Tapi berpijak di bumi nyata, mana kawasannya? Kerana UMNO ini perlu dianggap sebagai urban, kawasan yang bersifat pinggiran bandar. Kalau yang anak ada pun nun di Ulu Selangor, nun di Ulu Langat, saudara. Tapi kawasan daerah Kelang, kawasan daerah Shah Alam, kawasan daerah Ampang, daerah Petaling, Waimah, untuk kawasan ini Kapas, Meru sendiri pun masyarakat sudah berubah. Mereka sudah berubah menjadi masyarakat yang mengamalkan metropolitics. Metropolitik ini banyak orang, saya mengatakan sekarang ni adalah metropolitik, iaitu warga metropolitan. Mereka berada dan mereka menjadi masyarakat yang saya katakan juga sebagai the gated society, iaitu masyarakat yang terperangkap, yang terkurung
Dalam kawasan-kawasan perumahan, nak jumpa pun tak boleh. Bukan macam di kawasan perkampungan, bukan macam di desa-desa. Boleh duduk belayar dekat kedai kopi tu. Duduk kedai kopi bersembang, melabun. Ini tidak. Mereka masing-masing dengan kehidupan harian. Jadi mereka cuma melihat apa yang ada dalam media sosial. Dan untuk dihubungi, untuk dijelaskan, mereka adalah gated society. Ini warga di Selangor, saudara. Beberapa daerah saja. Dan bagi warga yang urban society ataupun masyarakat yang mengamalkan politik metro ini, mereka lebih senang untuk bersama dengan Parti Keadilan, sebab Parti Keadilan sudah membina satu kekuatan dalam metro politik. UMNO memanglah orang nak kata kekampungan dan sebagainya, memang UMNO terdiri warga Melayu yang tinggal di luar bandar. Sebab itu sekarang ni mereka menyerang pimpinan UMNO dengan melakukan tomahan macam-macam di kawasan luar bandar, bukan di kawasan kota raya. Di setengah kota raya mereka menyerang Parti Keadilan. Ini perlu dilihat, saudara, pola-pola politik. Sebab itu bila Khairi Jamaluddin kononnya mengamalkan metro politik, saudara, dia nak bertanding, nak jadi Menteri Besar Selangor, saya kata jangan mimpi. Jangan mimpi. Sebab itu macam kata ini Datuk Ismail Sabri, anak muda suka Khairi. Anak muda yang mana? Kerana waktu dia bertanding parlimen dulu pun di kawasan Sungai Buloh, bukan di kawasan luar kota. Namanya saja Sungai Buloh, tetapi adalah di penempatannya di tengah-tengah kota raya, di mana is a gated society ataupun masyarakat yang terkurung dalam kawasan perumahan-perumahan yang ada dipagar oleh ada jaganya, nak jumpa pun tak boleh. Mereka adalah warga kota yang bangun pagi, siap-siap diri, naik kereta ataupun naik kenderaan terus pergi tempat kerja. Tak ada masa nak melabun di kedai kopi, sebab mereka adalah masyarakat metro politics. Jadi orang begini macam mana yang saudara katakan saudara boleh menang? Bagaimana saudara mengatakan saudara mewakili anak muda? Tak ada. Anak muda di tengah kota raya, mereka sibuk dengan isu mereka. Bawa Grab, jadi pemandu panda, pemandu untuk Grab Food dan sebagainya. Masing-masing sibuk dengan kehidupan harian. Politik ini pada dia orang memusim saja. Jadi sebab itu saya nak bagi tahu pada teman-teman semua, warga UMNO khususnya, di kawasan luar bandar, di kawasan-kawasan perkampungan, desa-desa, santunilah UMNO. Yang sebab itu sekarang ni mereka banyak menumpukan perhatian di kawasan-kawasan Felda. Ini sebenarnya adalah kawasan tumpuan yang di mana UMNO banyak berjasa. Tapi bila mereka menabur ke pelbagaian isu, fitnah dan sebagainya, orang boleh terperangkap dengan fitnah. Akhirnya warga ni Felda pun, bagi saya lah, kalau mereka itu daripada kalangan generasi 1 dan 2, mereka susah nak berubah angin. Tapi bila didongdangkan, didogmakan, kerajaan UMNO dia tak bagi geran, kerajaan UMNO ni kita berutas, maka mereka terperangkap. Sedangkan kalau mereka melihat kehadiran mereka berada kawasan Felda itu adalah antara buah tangan yang hasil daripada rekayasa pimpinan UMNO, almarhum Tun Razak. Ini keadaannya, saudara. Jadi saya mengharapkan kepada pimpinan mereka yang telah pun keluar daripada UMNO, tak payah nak ratib lah. Tak payahlah rindu-rinduan dengan UMNO ni. Buatlah apa aliran pemikiran politik anda. Sebab warga UMNO akan tetap terus melayarkan bahteranya. Soal menang kalah, itu ketentuan ilahi. Kena ingat, saya, rezeki tidak pernah salah alamat. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.